guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini sesi yang sentiasa kita nanti-nantikan, sesi soal jawab berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Dewan Rakyat Parlimen Malaysia, sahabat semua. Namun hari ini adalah hari yang terakhir sidang bersidang. Namun ya, satu yang mengejutkan lagi, ya apabila ya Ketua Geng Sapu Bersih, Ketua Pembangkang Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, satu lagi ya Lebay, Presiden Lebay PAS, juga Ponteng, walaupun ini adalah hari yang terakhir, hari terakhir untuk mereka mengajukan apa soalan kepada Perdana Menteri. Tetapi sahabat semua, nyata ya, mereka hanya hebat berkata di luar, mereka hanya hebat apabila Datuk Seri tidak berada di dalam Dewan Rakyat atas urusan kerjanya. Tetapi hari ini kita boleh nampak kerusi mereka kosong, mereka entah hilang kemana, hilang dari radar dan sebagainya, sahabat semua. Memang satu yang mengejutkan kerana kita tahu ya bagaimana mereka begitu kuat ya berkokok di luar sana, tetapi apabila hari ini hari bersama bertanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka pula hilang dari radar. Maksudnya tidak berani berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi soal jawab. Wow, itu dia sahabat semua. Jadi mari kita lihat apa sebenar yang berlaku ya di Dewan Rakyat hari ini semasa sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri. Ya, soalan-soalan mereka tidaklah seperti yang kita mahu dengar ya. Mereka menjadi seperti burung pipit kalau di luar sana. Mereka hebat berkata-kata, hujah, fitnah, tuduhan dan pelbagai lagi. Tapi apabila berada di dalam Dewan Rakyat, mereka menjadi seperti burung pipit. Terhadap MOU yang berjumlah 19 semuanya yang akan diterjemahkan kepada pelaburan sebenar yang boleh direalisasikan. Saya juga membaca akhbar bahawa salah satu daripada sektor pelaburan yang akan dibawa sini ialah teknologi hijau dan ekonomi digital. Ada masalah untuk kami nak tanya PM macam ni. Okey, tak ada. Singkat. Okey, ulangan. Lagi lama. Kawan baru. Kawan itu lah. Sabar. Kedua, bilakah jangkaan pelaburan berkenaan akan dapat dilaksanakan dan berapakah jumlah peluang pekerjaan yang akan diwujudkan dari pelaburan ini? Terima kasih. Soalan cantik. Petua. Ini petua. Nak minta petua sikit dari petua. Boleh tak? Nak minta petua sikit. Boleh? Pian nak jawab lah. Pian nak jawab. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kubang Basu atas soalan itu. Dan sebenarnya bidang otomotif 3, bidang petrochemical 2, bidang glass products building technology 2, electrical and electronics 2, metal 1, transport equipment 1. Dalam bidang perkhidmatan, pertumpuannya ada data center, terutama selepas AWS memutuskan untuk beroperasi dari Malaysia, maka ada 4 syarikat international data center, telekomunikasi 2, kewangan 3, e-commerce 1 untuk membuka memanfaatkan free trade zone dan 1 dari segi penerbangan awam. Jadi 12 perkhidmatan, 11 manufacturing, 9 import dan 4 infrastruktur. Kita berbeza daripada MOU biasa. Perdana Menteri Lee Chiang dan saya memutuskan supaya tidak melayani MOU. Ada 9 cadangan lain yang tidak diterima kerana tidak ada perancangan khusus pelaksanaan mulai tahun ini atau selewat-lewatnya akhir tahun ini. Jadi yang diputuskan ini adalah syarikat-syarikat yang telah diputuskan kedua-duanya dipantau oleh kerajaan Malaysia di bawah MITI terutamanya dan oleh kerajaan China di bawah pengawasan Perdana Menteri Lee Chiang, iaitu syarikat-syarikat yang akan melaksanakan akhir tahun ini atau selewat-lewatnya tahun depan. Saya sebut tadi umpamanya 2 syarikat awal, Geely itu kalau saya akan hadir sendiri awal bulan depan dan ini disahkan oleh pihak Proton untuk melaksanakan acara program di Tanjung Malim selain yang sedia ada. Geely ini hanya mengembangkan daripada projek asal kepada EV dan lain-lain. Begitu juga dengan Rongshan yang telah
telah mengadakan kunjungan dua minggu yang lalu kerana ini penetapan oleh kerajaan China. Perdana Menteri Li Qiang sendiri menyebut kepada saya tentang Rongsheng. Jadi oleh itu saya jangka pelaksanaan itu akan jauh lebih baik kerana kita tidak menandatangani MOU dengan syarikat yang hanya mengumumkan seperti yang pernah berlaku dulu. Tentang jangkaan pekerja yang disebut oleh syarikat ini ialah 35,000. Tapi saya tidak fikir pelaksanaan 35,000 itu akan berlaku serta-merta. Tapi peringkat awal yang diperlukan oleh pertuan adalah 1,500. Dan syarikat-syarikat lain belum menyebut tentang jumlah pekerjaan. Tapi bila digabungkan semua, 35,000 orang pekerja. Sebab itu saya minta supaya syarikat ini pastikan pertama ambil anak-anak tempatan, keduanya menyediakan program latihan. Jili bersetuju untuk membawa 300 orang anak-anak tempatan ke negara China untuk latihan pengkhususan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang kedua boleh kot? Hari ini tak soalan jawapan lisan. Ni jangan-jangan ni today is last day of our school. Hari last sekolah. Boleh Okey. Okey, terima kasih. Sebelah sini lah. Ulu Ya, langit lepas ni saya dengan bagi Diki. sebelah. Tanya manis boleh? Okey, terima kasih Yang Berhormat Tuan Dipertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya sedar bahawa lawatan Yang Amat Berhormat ke China lebih atas dasar pelaburan dan juga ekonomi. Tapi saya nak tanya soalan yang berkaitan, tapi ada kaitan dengan pelaburan negara dan juga ekonomi negara, iaitu mengenai aspek keselamatan. Adakah Yang Amat Berhormat dalam kesempatan kunjungan itu juga berbincang atau berbisik dengan pimpinan China mengenai keselamatan di rantau kita ini, terutamanya apabila kehadiran tentera laut China di Laut Cina Selatan yang akhir-akhir ini menjemput atau invite ke bimpangan beberapa negara besar termasuklah Australia, US dan UK, sehingga mereka membentuk satu pakatan baru atau fleet baru yang dinamakan AUKUS, Australia, UK dan US, dengan menyediakan nuclear powered submarine yang dikatakan kerana bimbang pengaruh China di rantau Indo-Pasifik ini. Jadi adakah Yang Amat Berhormat ada juga berbincang masalah ini? Saya ingat Yang Berhormat Kota Raja dulu masa jadi Menteri Pertahanan dulu, dia sebut elephant, fight elephant, grass will suffer. Kita ingat semua, kita takut ini kebimbangan atas pertahanan negara. Adakah Yang Amat Berhormat berbincang aspek ini? Terima kasih banyak. Terima kasih, Perdana Menteri. Terima kasih, Krian. Itu Kota Baru, minta maaf. Di dua perkara. Pertamanya, cadangan AUKUS yang dikatakan nuclear powered submarine. Perdana Menteri Australia menghubungi saya melalui telefon dan menghantar wakil khas untuk menjelaskan tentang kedudukan ini. Pendirian Malaysia dan ASEAN adalah tidak menyokong apa-apa usaha yang boleh meningkatkan ketegangan, terutama bidang ketenteraan. Malaysia dan ASEAN adalah zon yang bebas, yang tidak mahu perseteruan di antara kuasa besar menekat kita. Jadi sebab itu, bila diumumkan AUKUS, Malaysia menyatakan keresahan dan kebimbangan agar perkara ini tidak meledak sebagai suatu yang akan dianggap provokatif, yang akan menyebabkan negara China meningkatkan kegiatan mereka di rantau. Mengenai soalan yang kedua tentang kegiatan China, memang perkara ini diangkat kerana percanggahan, kedua-dua pihak itu ada klaim bertindih di Laut Cina Selatan, terutama kebimbangan negara China kerana Petronas telah menjalankan satu kegiatan besar-besaran di satu kawasan yang juga ditutup oleh negara China. Perkara ini saya sebut sendiri kepada Perdana Menteri Li Qiang dan juga Presiden Xi Jinping bahawa Malaysia menganggap ini kawasan daerah Malaysia, maka oleh demikian Petronas akan terus cari gali di kawasan itu. Walau bagaimanapun kalau negara China merasakan
ini hak mereka, kita boleh buka untuk rundingan. Tetapi sementara itu, usaha kita untuk cari gali akan kita teruskan. Saya tidak mau mengelak daripada meneruskan rundingan kerana ini pendirian ASEAN. ASEAN merasakan semua tuntutan bertindih harus diselesai cara rundingan. Tapi setakat ini Malaysia bertegas bahawa ini adalah di kawasan atau wilayah Malaysia. Tentang kehadiran kapal dan sebagainya itu diterangkan oleh negara China, itu di perairan antarabangsa. Tetapi pihak Kementerian Luar akan terus memantau dan sekiranya ada pelanggaran akan mengeluarkan bantahan. Silakan Borat. Last day. Silakan. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Syabas kepada Yang Amat Berhormat. Alright guys, so itu adalah soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang ya semasa sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang memberi soalan itu tidak tahu siapa. Jadi soalnya di sini ya ketiga-tiga pemimpin utama di dalam Perikatan Nasional ini nampaknya walaupun hari ini adalah hari terakhir untuk mereka berpeluang menanyakan soalan secara terus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ya mereka hari ini ponteng di dalam Dewan Rakyat, ya batang hidung pun tidak jumpa. Maksudnya memanglah ya sah mereka tidak berani berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kalau kemarin kita lihat mereka ketua pembangkang sampai memboikot Dewan Rakyat dengan membawa ke semua MP-MP pembangkang keluar daripada Dewan Rakyat hanya kerana mereka mainkan isu KWSP ditolak, oleh usul mereka ditolak dan akhirnya mereka keluar Dewan secara beramai-ramai. Nampak inilah standard mereka. Ketua pembangkang, ketua parti mereka sendiri ya begitu tidak berani berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan seringkali dilakukan jika mempunyai soalan tanya directly kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Selasa, setiap hari Selasa sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri. Tapi apakah daya? Inilah sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak dengan jelas mereka hanya kuat berkokok di luar Dewan sana, tetapi apabila berada di dalam Dewan menjadi burung pipit, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi terima kasih. Ini saja apa update yang saya ingin berikan kepada kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan sebelum itu sahabat semua, sekiranya Anda mempunyai sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, beri komen dengan cara berhema. Jangan seperti walauntik. Ya, komen-komen kenyataan-kenyataan yang penuh dengan fitnah dan tuduhan melampau tanpa bukti, tanpa asas. Terima kasih sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Hingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.